Hello. Hai, saya Faisal. Hari ni saya nak update pemasangan kemah piramid 20x20 dekat Surau Batu. Surau Batu Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi, dekat Linggi, Negeri Sembilan. So saya dengan pembantu saya hari ni, Din. Tuan datang dua orang je dari KL sampai ke Linggi. Kita pasang kemah 10 orang, pasang kemah piramid 20x20 kat surau. Itu surau ni kecil, surau ni kecil So rasanya ni surau yang bersejarah kot, ada sejarahnya lah kot. Okey, saya continue pemasangan. Kita nak pasang kamera saya. So buka kamera daripada guni, kita loose-kan. Loose-kan. Din, kena buat lawak Din. Ni terbalik Din. Alamak ai. Ini puting ni kat bawah. Kalau kat atas macam mana nak pasang lengan dia nanti. Tapi tak ada masalah, senang je buka. Sebab kita punya tak ya. Buka ni kita pusing. Sebab kita punya tangka ni special sebab dalam dia bulat. Kita just lepaskan skru hujung sini dengan hujung sana. Tak boleh juga Din. Ya, kena buka ni bang. Kena buka. Yalah, kalau pusing, cuba buka skru je, aku nak tunjuk pusing. Buka skru tu dulu. Bila pusing, biasanya dia boleh berpusing, tapi kedudukannya tak betul. Kena buka. Cuba cabut skru. Okey. Okey, sekejap aku tunjuk Dia sebenarnya boleh berpusing, kan? Sebab dalam dia bulat. Tapi bila pusing pun tak kena juga. Puting ni kena berada di bahagian dalam. Sebab puting ni kita guna untuk sulam tali canvas tu tadi. So nak tak nak kena buka. Lepas kan? Lepas tu mirror kan dia, terbalik kan? Mirror. Supaya puting tu tadi duduk dekat bahagian dalam. Teknikal Kau ni aku galik sikit buat video udah salah. Ni duduk dekat bahagian dalam puting tu. Nampak? 4 side pun puting duduk dekat bahagian dalam. Nampak? Kawasan ni ngam-ngam. Kawasan surau ni kecil tapi ngam-ngam dia dalam 25 kaki. Ada lebihan 5 kaki. Wow. Slow. Tak ada masalah. Kemah ni reka bentuk ni saya buat tahan lasak, kuat. Terbengkok, terpenyek ke sikit-sikit lebih kurang dia kuat. Sebab apa saya kuat, saya tunjukkan kejap Nah, jangan tercabut Okey. Sebab apa kuat? Dalam ni, dalam besi bulat ni, ni kita penyekkan supaya nak dapatkan kedudukan. Memang sengaja dipenyekkan. Dalam ni kita letak macam satu lagi besi 1x1 berbentuk macam L ni dengan angle tertentu 70 degree. Angle dia 70 degree. Supaya dia macam lagi satu tulang. Dia tulang dalam 2 lapis lah, consider 2 lapis. Luar pun ada besi 1.6. Besi hitam nampak besi hitam. Ni cat silver. Cat silver dia kena calar-calar sikit dekat arak lah. Tapi tak ada masalah. Boleh dicat semula ke ataupun biar je, tak ada masalah. Tak kena kat sini tak ada, part ni tak kena hujan air cahaya matahari ke apa. So full welding. Dalam ni pun dalam ni 1x1 tadi full welding. Tulang 1x1. Luar ni pun sekali lagi kita buat full welding. So dah double welding kat sini. So memang benda ni terkiat-kiat. Dia masuk dalam ni kan. Masuk dalam ni terkiat-kiat macam mana pun tak ada masalah. Dia lihat sebab 2 lapis besi bertulang dalam. Pasal apa design kanopi ni saya buat terus dia masuk ke dalam 3 point. Supaya sebenarnya
Dia macam ni lah. Bila dia masuk kat dalam ni, dia sebagai engsel. Engsel ni engsel contoh macam lengan engsel lengan kan. Engsel tu dia duduk kat dalam ni tulang-tulang engsel kita ni duduk kat dalam lebih kuat daripada ada setengah-setengah kanopi desain-desain lama. Engsel ni dia duduk dekat luar ni. Contohnya sekejap. Contoh engsel ni dia ada satu lagi petak lagi satu petak kat luar ni. Engsel ni macam ni. Din. Kau angkat jap. Angkat. Buat letak dia ni. Kalau setengah-setengah design kanopi lama, dia ada satu petak, dia buat satu besi petak kat sini. Dia duduk kat luar. Kan? Engsel lebih kuat duduk kat dalam. Duduk kat dalam lagi kuat daripada duduk kat luar. Kan? Macam lengan kita, lutut kita. Engsel. Lutut kita engsel kan. Dia duduk kat dalam lagi kuat daripada duduk dekat tepi kat luar, bersambung kat luar kan. So memang cantik, memang tahan lasak, kuat, padu. Pasal ni. Okey. Barulah betul. Okey. Nampak? Okey, sekali lagi sih, gayut lagi tengok. Okey, nampak? Siap bergayut lagi So, dia nak pasang, kita nak pasang canvas dia macam sama macam sebelum ni. Kita buka, legaikan dia dan hamparkan dia dan bungkus. Kita wrap bungkus. Betul kita nampak sekarang ni bahagian silver kan. Silver tu bahagian bawah, belakang dia bahagian putih. Putih tu bahagian atas. Okey, saya sambung jap. Start pemasangan canvas 20x20 kan. Kita akan letak ujung kat sini. Lepas tu biar dia bergayut bergantung atas batang palang besi ni. Sebab apa? Kita nak jaga canvas ni tak nak bagi terkena dengan jalantar. Jalantar ni tajam. Dia punya tajam dia. Kadang-kadang tak boleh bawa bincang. Canvas ni berat dan tapi lembut. Berat tapi dia lembut. Kan kalau kita dalam keadaan berat tu kita tergesel dengan batu-batu, terutama jalantar. Kita risau canvas dia akan bercalar bala. Nanti dia berlubang-lubang kecil ke apa kan. So kita kali pertama pemasangan, orang ni beli kanopi baru. So pemasang ni memang kena hati-hati. Kita tak nak ada komplain. Kita nak bagi barang yang betul-betul kita dah buat yang terbaik dekat kilang dengan lantai simen yang tak ada benda-benda tajam. So bila dah buat cantik-cantik kat kilang, tapi bila pasang cincai lah kadar bercalar kat jalantar kan. Kan tak syok kan. Macam tak puas hati kan. Nanti customer tengok pun, apa ni ada lubang-lubang bercalar-calar kan kat canvas kan. So kali pertama ni hati-hati. Kali kedua, lepas customer dah pakai, dah buka ke apa, itu terpulang kat dia lah. So maintenance atas dia lah. So kali pertama ni maintenance atas kami. Segala waranti kilang, jaminan kilang semua atas kami. So kalau benda ni masa pemasangan dan dah siap terpacak, kalau ada sebarang masalah, ada factory defect, itu semua kami akan replace one to one. Tapi kalau bila dah benda ni dah handover kepada customer ada buka, dia pasang apa semua kan. Terutama kalau orang buat bisnes sewa kemah, dia dah buka pasang maintenance, bukan di bawah tenaga pekerja kami yang memasangnya. So masa tu dah tak ada waranti lah. Cuma kalau apa-apa kerosakan, hilang part apa semua, kita ada spare part, one to one replacement spare part. Mana part yang patah, yang bengkok, yang hilang ke kan, itu kita ada jual spare part. Okey, kita nak bungkus dia. Okey, kita dah bungkus canvas dia ke, bungkuskan rangka tu. So sekarang ni 4 tiang dia angkat, semua letak dekat bucu masing-masing lah. Kejap lagi 2 orang, seorang pegang satu tiang, seorang satu tiang, akan pegang dan angkat serentak 2 side. Kita bagi sengit naik sebelah dulu. Lepas masukkan tiang 2 side, lepas tu barulah angkat lagi set lagi sebelah, masukkan 2 tiang juga. So standby, letakkan tiang dekat kedudukan dia. Cuma 20x20 berat sikit. 2 orang mengah lah kan. Kalau
3 orang 4 orang. Oh sedap lah kan, sekali angkat 4 sekali turun masukkan tiang. Ni kena buat 2. Ni masukkan. Aduh Din. Ni budak kilang lah ni. Dia orang pakai sauk je kan. Ni keluarkan balik. Puting tu dekat bahagian atas. Kan. Ini masa nak simpan apa packing kan. Packing budak, packing bantai tiang puting ni dekat bahagian atas. Sekejap lagi puting ni akan sangkut untuk kat sini. Nampak puting tu? Kita nak letak lengan kat situ. Okay, ni pun sama. Saya bagi dia tanpa charge tambahan. Kita bagi hadiah dia. Sama, dia order rangka besi kanopi piramid, rangka cat silver. Tapi saya bagi hadiah 4 side yang bersadu galvanize. Macam yang sebelum ni cakap, yang tiang bersadu galvanize, dia besi bersadu galvanize, dia tahan karat selama 75 tahun. Tahan karat. Macam mana divider highway, lampu jalan, apa lagi divider highway, lampu jalan, tiang elektrik, benda-benda macam tu lah. Kan, semua tu galvanize, tahan karat. Tu contoh semua. Besi lampu jalan tu kan, itu samalah dengan ni, bersadu galvanize. Hot dip galvanizing process. Okay, kita ready nak angkat tiang right. Okay, kita dah sarungkan canvas. Kita dah ikatkan tali dia. Sama juga macam sebelum ni. Kat sini mati. Tali start daripada kiri mati. Lepas tu kita V. Selang-seli. Sampai ke kanan hidup. Tali ke kanan hidup. Supaya kalau bisnes sewa kemah, dia nak buka senang. Nak buka dia senang je. Raikan kat sini. Tunjuk contoh nak buka tali dia. Ini raikan balik. Saya ikat 2 kali je. Ikat hidup je kat sini. Okey. Tarik kat sini. Tarik kat sini. Lepas. Kalau kita nak lepaskan kan. Okey, lepaskan. Ni kalau untuk sewa kemah lah, nak buka pasang. So bila dah lepaskan tu, canvas dia tak berangkai mengikat besi. Tali ni dia melekat kat canvas dia tak melekat kat besi. Okey, ni yang palang bulat tadi tu. Yang palang bulat yang saya tunjuk dalam tu ada tulang dalam tu kan. Yang kat sini memang dah siap kemik saya dah siap kemik untuk nak bagi dia fit. Angle 70 degree kan. Nampak dia fit je. Kalau masuk kat sini kan. Okey, tengok daripada luar. Dia fit je kan. Apa puting ni memang untuk lebih. Memang kita ada design ni untuk nak ikat kabel ke apa semua. Sebenarnya rangka ni rangka yang sama kan. Kita boleh tukar canvas untuk jadikan dia sekarang ni canvas piramid, kita boleh tukar jadikan dia Arabian. Kalau piramid, canvas semua duduk atas besi sampai tengah-tengah tu. Itu jointing untuk letak kipas, ada lubang. Kalau kipas kita beli dekat kedai elektrik, DIY je, tak payah pakai apa tu mounting dia yang getah apa tu, tak payah getah-getah apa kan. Terus je masuk ke slot kat situ, selat dengan skru. Plug and play je. Tak payah modification. Kalau ni piramid, kalau canvas jenis Arabian, start pada situ dia melanjut merenggak, dia macam bentuk kon. Tinggi kan, tinggi ke atas, lepas tu dia ada topi. Dia macam bentuk kon lah. Tinggi. Nanti insyaAllah kalau ada job orang beli kemah Arabian, saya akan buat video cara pemasangan kemah Arabian pula. Ni kemah piramid 20x20. Okey, pembantu saya dah pasangkan, dah ikatkan lengan skru 13 1,5 inci, skru 13 1,5 inci, 4 lengan. Lengan tali semua saya dah ikat. Kejap lagi kita akan tinggikan dia.
tinggikan dia. Jarak ketinggian tanah ni tak rata. Kat situ macam tinggi. Kat sini rendah. Kat sini rendah. Lagi rendah. Kat sini macam tinggi sikit. So kita tiang-tiang 4-4 tiang ni adjustable. Mungkin kat situ kita akan naik sikit je. 2-3 lubang. Kat sini naik 5 lubang, 4 lubang. Kat situ naik 5 lubang, 5 lubang. Kita akan ikut level tanah. Barulah rasa redup. Tengok kat luar panas kan. Nampak? Canvas jenis Korea 0.38mm block out, sun block out. Dia ada sun block out, lapisan sun block out dalam canvas lapisan tengah-tengah tu. Atas berkilat nampak? Berkilat ni UV protect. Dia punya lapisan UV, lepas tu lapisan warna putih kan, block out hitam dan lapisan silver. So bayang kat bawah hitam. Ni bayang kemah. Ini bukan bayang kemah. Nampak? So dia redup. Betul-betul redup. Tengah hari macam mana panas pun dia betul-betul redup kat bawah tu. Inilah kelebihan canvas Korea 0.38mm silver white. Silver bawah, white atas. Okey. Sekejap lagi saya ambil gambar full bila dia dah tinggi pula. Okey, dah siap. Dah siap pacak angkat tiang. Nampak kat situ tiang tu sebab kedudukan tanah, jalan tanah tinggi. Kat situ saya angkat lebih kurang dalam 2 kaki je, 3 lubang. Setiap jarak lubang 6 inci. Kat sini dia rendah sikit. Kat sini saya buat 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Kat sini saya buat dia sini, kedudukan sini lagi rendah daripada 4 sudut ni. Ni yang sudut yang paling rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Yang sini tinggi sikit daripada bawah tu. Sini saya buat 4 lubang. 4 lubang yang nampak ni 1, 2, 3, 4 di lock dekat lubang yang ke-5. 4 lubang nampak di lock selak kan, dekat skru depan belakang di lubang yang ke-5. Dalam ni ada 6 5 6 7. Ada 7 lubang lagi kat dalam dan extra dalam 4 inci. Ni tiang dalam ni sebenarnya ada banyak lebihan lagi kat dalam. Tiang dalam, tiang luar. Okey. Selesai dah pemasangan kemah piramid 20x20. Tengok, ikat ketat-ketat. Dia punya tali sulam tali tu. Saya ketat-ketat supaya tak ada possibility air dia boleh menakung air. Kalau ikat tu tak ketat, dia longgar, canvas akan kendur. Dia ada possibility menakung air. Air tu mula-mula sikit je. Dia menakung sikit je. Nanti makin lama, sejam 2 jam hujan, yang sikit tu dia jadi besar. Dia jadi macam kelambu, dia menakung air, dia jadi besar macam kolam air. So batang besi ni walaupun 2 inci kali 2 inci, 1.6 besi tebal, besi hitam. Besi tebal walaupun dia 1.6, tapi dia tak boleh lawan lah. Kalau dia dah ada air, kolam air, dia tak boleh lawan lah berat air tu. Dia akan membengkok, buat V bengkok. So batang besi 20 kaki pun boleh bengkok. So bila dah bengkok, kemah ni akan roboh, menyembah tanah. Tu kena jaga. Ni je masalah kemah piramid. Betul cara pemasangan, insya-Allah tak menakung air, tak boleh roboh. Tapi kalau tak betul cara pemasangan, ikat tali tu kendur, dia ada possibility boleh roboh. So canvas ni jangka hayat dia, canvas Korea 0.38mm ni jangka hayat dia dalam 3 ke 5 tahun. Ada kes yang mencecah 7 tahun. Saya dah buat bisnes ni lama. Ada kes yang dah 7 tahun baru dia reput, runtuh, lerai semua canvas dia, lerai, berlubang-lubang dan jatuh ke tanah. Tapi besi masih kukuh. Besi tak ada efek apa pun. So canvas ni tahan 3 ke 5 tahun. Dalam masa tempoh 3 tahun tu, masuk tahun keempat tu, canvas ni sekarang lembut. Nanti dia akan start mengeras.
Bila dia mengeras, dia akan start, bila dia dah mengeras tu dia akan start mereput lah. Bila dia mereput, dia bila hujan kena timpa dia, hujan-hujan, nanti dia merekah, mereput, merekah dan terkoyak sikit dan terkoyak lama-lama terkoyak banyak. Dan dia akan masuk tahun ke-7 dia lerai sendiri semua, runtuh semua sendiri. Canvas saja, besi tahan. Besi tahan. Kalau besi bersadu galvanized dia tahan 75 tahun tahan karat. Tapi kalau besi bercat silver dia masih juga tahan, tapi dia berkarat-karat lah. Just kena maintenance, buang karat dia ataupun just sapu balik cat, supaya dia tak terdedah, karat tu tak kena air, besi tak kena air, dia kena air. Itulah musuh dia, besi musuh kena air, dia berkarat. Okey, dah siap. Dah boleh balik. Okey, ni dia ahli jawatankuasa surau Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi dekat Linggi, dekat Kampung Linggi. So apa cik nama? Haji Abdul Rani. Haji Abdul Rani, bendahari bendahari surau. Encik Faizal Bahrin, Setiausaha surau. Okey, macam menarik sebab saya sampai-sampai tadi tengok surau ni macam mesti ada sejarah dia. Ada. Assalamualaikum, saya Faizal Bahrin. Okey. Setiausaha Surau Batu Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi ni. Surau ni begitu sejarah dan mistik. Okey, surau ni masa tuan tanah ni beli, semua kawasan persekitaran semua hutan. Dan tiba-tiba masa tengah menebang tu jumpa binaan iaitu surau. Punca yang mengetahui binaan ni surau adalah kita jumpa mimbar kat dalam tu. Okay, surau ni tak seindah macam ni masa kita jumpa, buruk sangat. Okay, sebut sedikit tapi asas binaan surau ni diperbuat daripada putih telur, pasir, batu bata dan kayu-kayu yang lama. Cantuman kayu tu berbentuk tanggam. Bahan binaan construction dia Construction dia. So surau ni dikelilingi oleh 5 buah perigi. Wah, okey. Perigi mata air. Boleh tengok dekat bawah. Ini yang kita dah tambah baik perigi di bawah. Dan keliling berhampiran sini ada 4 buah lagi perigi. Okey. Jernihnya dan air mata airnya kalau ikutkan orang-orang lama, berpunca mata air bawah surau yang dialirkan dan dibuat pembentungan oleh orang dulu-dulu, bukan daripada 90-an, lebih lama lagi daripada tu, dan dialirkan ke perigi bawah. Menarik. Dan struktur di depan ni adalah tambahan asas. Asalnya bangunan adalah tembok 2 ni dan belakang sana tu. Okey. Ini buat penambah baru lah. Dia kecil je, lebih kurang 60 kali 60 Lebih kurang begitu. Surau ni mengikut cerita-ceritanya dulu, betul ke tidak wallahu alam, tapi katanya mempunyai aura yang hebat. Kalau siapa-siapa yang datang ziarah, dipersilakan datang, rasai sendiri. Okey. Di sini ada 5 buah perigi, 1 di bawah, 2 di belakang surau, belakang rumah. Okey. 3 dan 4 di sana, 5 di bawah sana. Okey, nanti kita view. Kita pergi review jap. Okey. Surau ni dulunya buruk. Boleh tengok gambar, kalau katakan nanti saya akan bagi gambar. Okey. Dibangunkan oleh beberapa orang masyarakat setempat, ahli jawatan kuasa yang banyak membantu. Okey. Kita refurbish balik. Maksudnya kita tambah tile, Penambahbaikan, renovate. Penambahbaikan balik. Dan sebelum PKP, pihak ahli jawatan kuasa surau ada buat kelas taranum dan talaki khasnya untuk warga-warga emas di sini tanpa bayaran. Baik. Dan hanya datang sahaja untuk mengaji, perbetulkan bacaan dan berkonsepkan daripada umur boleh membaca sampaikan dah tua. Ada kalanya dan individu tu yang masih lagi tak betul membaca Al-Fatihah. Di surau ni kita buat konsep memperbetulkan, iaitu talaki dan taranum bacaan Quran tu. So, Oleh penduduk setempat, ahli jawatan kuasa surau ni. Ahli jawatan kuasa surau yang mengusahakan. So, alhamdulillah ada yang dah berumur 50-an, 60-an, 60-an, 70-an yang dah
kita perbetulkan bacaan dia. Alhamdulillah. Yang mengajar ngaji di sini adalah yang diiktirafkan oleh Jabatan Agama Negeri Sembilan. Jabatan Agama Malaysia pun dah selaraskan. So surau ni dah didaftarkan pada tahun lepas dan diusahakan oleh Ahli Jawatan Kuasa Surau. Hari apa tengah hari apa tu? Kalau Sebelum PKP kita buat hari Rabu malam Khamis. malam Khamis. Sesi 1 jam. So penduduk setempat, Port Dickson, penduduk Port Dickson, penduduk Seremban, mana yang berdekatan nak datang sini boleh lah kan. Dan sebelum PKP dan sebelum Covid ni memang masyarakat luar daripada Linggi memang belajar mengaji sini. So, alhamdulillah dalam usia yang dah lanjut kita perbetulkan balik pembacaan berkonsepkan talaki. Walaupun keluar daripada surau ni dapat betul Al-Fatihah walaupun satu surah. Kalau katakan surah tu dia meninggal semasa keluar daripada surau ni, dia dah bawa bekalan satu surah yang dah betul bacaan Quran dia. Betul. Terbaik. Bila surau ni kita ada dapat duit sumbangan apa semua, dah ada permintaan daripada waris-waris. Kita buat majlis zikir, kita buat majlis tahlil. Tanpa bayaran apa, kita hanya buat saja. Janji kita mengimarahkan surau. Betul. Dan katakan siapa waris yang ingin bersedekah, pihak surau dan ahli jawatan kuasa tak ambil walaupun 1 sen, kita akan pusingkan balik untuk penggunaan makan untuk semua orang. Dan senarai untuk arwah-arwah tu bagilah. Katakan kita buat konsep minggu ni kita buat tahlil untuk family ni. Akan datang siapa yang berkeinginan, walaupun tak ada bagi semangat, kita buat, kita bagi slot nama. So sekarang surau ni dah beroperasi, dah habis PKP, masih dalam PKP bersyarat. So dah boleh semayang kat sini, berimam semua. Macam ni, dalam tempoh PKPP ni, pemulihan ni, kita menurut perintah daripada pejabat agama dan autoriti pihak berkuasa tempatan untuk buat keraian ataupun berjemaah tu kita akan hadkan dulu, akan beri ruang dan masa untuk kerajaan selesaikan dulu masalah. Sebab apa, yang akan hadiri di surau ni untuk apa-apa majlis adalah warga emas. Kita risaukan perkara tu. So, pihak ahli jawatan kuasa surau dah berbincang. Kita akan kurangkan aktiviti. Kita akan buat satu program yang baru dalam semasa. Kita akan buat YouTube channel. Kita akan panggil ustaz. Ustaz akan bagi silibus apa mana yang tertanggung dulu, bagi silibus tadi. Kita akan buat YouTube, kita akan buat Facebook live, dan video tu kita akan upload dekat WhatsApp surau untuk kita bagi ilmu. Walaupun bukan hari ini di surau, kita akan bagi ilmu di rumah. Di mana-mana dia orang boleh ulang balik. Tak putus ilmu kan? Baik. Sebab apa, talaki ni begitu penting dan telah dikaji oleh saya. Kita warga emas ni kadang-kadang dia terbiasa bacaan dulu. Dia ingat walaupun surah Al-Fatihah tu dia dah baca 10 tahun itu adalah betul, tanpa guru. Dan bila kita ada guru yang bertauliah mengajar Bismillahirrahmanirrahim dan sampai habis Al-Fatihah tu dengan betul, kurang-kurangnya dia dah khatam ataupun hafal surah yang ringkas iaitu Al-Fatihah dengan sempurna. Baik. Okey, banyak info kita dapat hari ini. Tak apa, nanti dalam video ni saya akan bagi tautan dia dengan saya bagi reference contact number ke apa semua untuk ahli jawatan kuasa surau ni. So kita akan berhubung selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sentiasa berair. Memang sentiasa berair. Dari dalam tanah. Dalam. Nampak? Oh, tak nampak lah daripada sebab ni kan. Ni dalam, anggaran dalam 5 kaki lah ke dasar, lebih kurang 5 kaki ke dasar. Cuma berlumut lah, nanti kalau ada program surau kita buat gotong royong. Oh, dah siap bertebing. Oh, air dari dalam tanah. Dia tak kering selama dah seberapa lama dah tak kering-kering. Air mata air lah ni. Perigi yang kedua, perigi yang ketiga dan keempat, kelima ada kat dalam-dalam tu. Saya tak nak review lah.
Okey, yang perigi yang pertama yang tu. Perigi surau Syekh Faiz, Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi. Perigi ni dia sentiasa berair. Oh, ni lagi dalam. Ini anggaran lebih 5 kaki ni. Masuk ke dalam. Ni dekat 10 kaki ni masuk dalam. Oh, kan sekaki 2 je rupanya. Sampai ke dasar dia cecahkan 9 ke 10 kaki ke dasar. Cuma belum muat. Dah 3 bulan PKP, tak ada sebarang aktiviti surau. So benda ni belum muat. Okey, nanti akan buat aktiviti gotong royong membersihkan surau, perigi surau. Okey, now saya nak review, nak masuk dalam surau ni, nak tengok dalaman dia. Wah, ni punya ruang utama masuk ni. Oh, cantik lah. Dah renovate. Okey. Ni pintu utama surau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Inilah ruang utama surau ni. Dengan tingkap dia, pintu bertingkap. Oh, memang vintage lah. Vintage, klasik. Okey, ni mimbar dia. Mimbar dia kalau mengikut kata ahli jawatankuasa tadi, di bawah mimbar ni ada dengan bahan binaan yang special. Dia ada ada saluran air mata air. Ada saluran air mata air yang bermula kat sini dan dia terus ke kolam-kolam, 5 kolam yang tadi tu. Satu dekat tepi surau tu. Ada 2 lagi, ada lagi 4 dekat belakang tu, bermula di sini. Di bawah mimbar ni. Surau ni tak besar. Ruang utama dia dalam lebih kurang anggaran dalam 25 kaki kali 15. Lebih kurang ruang utama dia. Ni struktur asal bangunan yang dikekalkan. Dijaga, dicat, kayu dicat asal dia. Ini adalah struktur tambahan. Kat tepi ni dibuat jadi dipakai asbestos. Struktur tambahan untuk aktiviti surau lah. Kan? Kat sini kalau penuh di sini aktiviti belajar bacaan Al-Quran. Kat situ dapur. Dekat belakang tu, luar tingkap tu lah, kita boleh tengok kolam tadi tu. Kolam air tadi, kolam mata air. Sejuk rasa. Memang berjaga, bersih, terjaga oleh ahli jawatankuasa dan penduduk area ni. Okay. Kat sini kita boleh nampak, itulah dia. Kat situlah dia kolam mata air. Air mata air kat situ. Dekat tepi surau tu. Punca air. Kolam dia cuma agak berlumut sebab tempoh PKP 3 bulan. Mungkin tak ada pengunjung, tak ada orang datang. So aktiviti beramai-ramai, lebih pada 5 orang pun tak boleh nak buat. Gotong royong membersihkan ke tak boleh nak buat sepanjang PKP 3 bulan. Harap-harap lepas ni akan penuh balik setelah selesai semua COVID-19 ni. Lepas selesai semua ni nanti, InsyaAllah kita harap datang ramai orang pengunjung 5 waktu sehari. Luarnya pun santai kan. Dah ada kemah, duduk bawah kemah santai. Alamak. Baiklah dapat review surau ni hari ni.
Ni penjaga surau. Comel aja penjaga surau ni. Sentiasa setia jaga surau. Siapa nama kucing? Tapi berantai kan, berkalung. Memang penjaga surau lah.